Okey, hari ini saya akan menceritakan kuliah ni. Saya baru balik daripada USM ni. So hari ini saya akan menyampaikan kuliah yang penting untuk kita sebelum kita berbuka puasa pada hari ini. Tajuknya mengenai cabaran mereka yang baru memeluk Islam untuk mengamalkan Islam tu sendiri. Kita pernah terfikir tak sebaik saja seorang tu mengucapkan dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita semua alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kan, kita semua gembira kan. Tetapi bagaimana dengan mualaf tersebut yang baru memeluk agama Islam? Bagaimanakah dia nak hadapi hidup sebagai seorang Islam? Cabaran tu dia ada dua sebenarnya. Yang satu, cabaran daripada luar. Yang kedua, cabaran daripada diri sendiri dulu. Saya cerita yang cabaran luar dulu. Sebab kebanyakan mereka yang mengucapkan kalimah syahadah ni, mereka kebanyakan dia tak nak kawan-kawan tahu, dia tak nak saudara mara tahu. Sebab apa? Sebab dia masih nak merahsiakan lagi keislaman mereka atas sebab-sebab tertentu. Takut di kawan-kawan lari, takut keluarga marah, macam-macam takutlah. Sebab nak tukar agama ni bukan perkara yang senang. Ya, nak tukar agama ni adalah perkara yang besar dalam hidup. Sebab itulah mereka ni cuba merahsiakan keislaman mereka. Dan cabaran utama untuk mereka yang masuk Islam secara senyap-senyap ini adalah untuk beribadah. Ya? Kalau untuk orang lelaki masih okey lagi sebab pakai macam ni tak ada masalah. Tapi untuk seorang perempuan, wanita, mereka perlu menutup aurat. Macam mana nak masuk Islam, nak senyap-senyap tetapi kena pakai hijab kan? Itu susah, tu satu. Yang kedua, saya sebagai seorang pengurusi Persatuan Cina Muslim Malaysia, MAKMA, Cabang Negeri Kelantan sejak tahun 2013, kita ada banyaklah beberapa peristiwa yang saya boleh kongsikan di sini pada hari ini. Satu, bagi seorang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Wangi, Gua Musang. Dia masuk Islam memang secara senyap-senyap dan dia committed nak amalkan Islam, tetapi dia tak nak orang tahu, dia tak nak orang keliling tahu. Kawan-kawan di sekolah pun tak tahu yang dia ni telah mengucap. Dan untuk solat, saya bagi contoh kan, dia terpaksa singgah di stesen minyak Petronas untuk curi-curi solat, untuk curi-curi berpuasa. Sedangkan kita biasa dengar kes yang plastik hitam, curi-curi buka puasa kan. Ini terbalik, yang ni curi-curi nak beribadah sebab dia tak nak tahu, dia tak nak kawan-kawan tahu, dia tak nak saudara mara tahu, atas sebab-sebab untuk keselamatan dirilah. Yang itu pertama. Yang itu cabaran daripada luar. Dan cabaran daripada dalam sendiri pula, itu pun satu hal. Cabaran dalamnya, bayangkan kalau seorang itu memeluk Islam, yang masuk Islam ni tak sama. Ada yang umur 20, ada umur 30, ada umur 50. Malah ada yang umur 70-an pun ada lagi yang baru mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan mereka menganut agama Islam. So bayangkanlah kalau katalah yang umur 40 tahun je, tak payah tua sangat, umur 40 tahun, kalau dia masuk Islam macam mana? Bayangkan selama 40 tahun tak pernah solat, tak pernah puasa, dan apabila memeluk agama Islam, dia perlu beribadah, kena solat 5 kali sehari. Itu macam susah tu. Macam mana? Yang lahir Islam sendiri pun kadang-kadang susah. Ada ruksah dia. Dan bagaimana mereka yang selama ini tidak pernah solat dan perlu solat 5 kali sehari. Tapi ada teknik dia, ada cara dia untuk kita nak memimpin mereka yang baru memeluk agama Islam ni. Saya bagi contoh, kalau ada orang tu dia tanya saya, kata, doktor macam mana ni doktor, saya seumur hidup ni tak pernah solat dan agak berat untuk saya nak solat 5 kali sehari. Kata tak apa, sebagai orang yang baru memeluk Islam, kita boleh beransur-ansur, tak perlu 5 kali serentak. Cuma saya tanya dia, boleh tak cuba solat sekurang-kurangnya 2 daripada 5. Dia pun fikir, 2 daripada 5, 40%. Okeylah, fair enough. Okeylah, tak berat sangat tu dengar. Okeylah, boleh. Macam mana tu? Kata, yang 2 solat ni jangan tinggal langsung. Iaitu solat subuh dan solat maghrib. Solat subuh kerana kena bangun awal pagi, dan solat maghrib kerana ianya amat singkat. Antara waktu maghrib hingga masuknya waktu isyak tu pendek je, lebih kurang sejam je.
Yang kata yang ni je, yang lain tak ada masalah, cuba jangan tinggalkan yang dua ni. Dan apa yang terjadi tuan-tuan? Apabila mualaf ni, mereka yang baru masuk Islam ni, dia jaga dua solat ni untuk mereka yang baru masuk ni lah kan. Kalau subuh pun dia tak tinggal, maghrib pun dia tak tinggal, dan apa masalahnya nak tunaikan solat zuhur, asar dan isyak. Isyak tu lagi lah kan panjang, sepanjang malam tu sebelum subuh tu boleh solat isyak. So inilah kaedah yang kita ajar kepada mereka yang baru memeluk Islam, di mana kita tak boleh nak paksa, ya, sebab kita faham macam mana mereka ni. Saya sendiri pun memeluk Islam, so kita faham apa yang mereka risaukan. So apabila solat subuh dan maghrib ini tak tinggal, dan insya-Allah solat-solat lain pun tak tinggal. Dan yang apa yang terjadi pada mualaf tersebut, bukan sahaja 5 kali sehari yang wajib, yang sunat pun dia sayang nak tinggal. Sebab dia dah rasa manisnya beribadah ni, manisnya sebagai seorang Islam ni. Dan berbalik kepada puasa, sebab sekarang kini kita dalam bulan puasa. So ibadah puasa tu macam mana? Boleh ke tak boleh? Dan kebanyakan mualaf yang saya interview, dan baru-baru ni ada, seminggu sebelum bulan Ramadan ni, dia telah mengucapkan dua kalimah syahadah di Pejabat Mekmar ni. Dan soalan pertama saya tanya apabila selepas dia selesai syahadah lah, ya, kata lagi seminggu nak masuk bulan puasa dah. Dah ready ke untuk puasa? Tanya dia. Dia kata tak ada masalah, sebab saya dah training. Ya, tahun-tahun lepas saya dah cuba puasa dan tak ada masalah berpuasa. Dan memangnya macam tu. Beberapa orang yang saya tanya, malah yang masuk Islam pada umur 72 tahun, ada seorang tu 75 tahun, memang tak ada masalah untuk berpuasa. Sebab apabila mereka bangun untuk sahur malam tu, dia berniat, memang tak rasa lapar. Rasa dahaga tu adalah sikit-sikit, biasalah kan, tak minum air sepanjang hari dengan panas terik tu. Memang rasa dahaga tetapi tak rasa lapar. Sebab kita dah niat dah, nawaitu kita untuk puasa. Dan bila saya tanya kebanyakan mualaf, memang macam tu jawapan mereka. Puasa bukan masalah besar, yang masalah tu sebenarnya solat, ya. Nak tak tinggal solat tu satu. Dan kita ajar pula solat di awal waktu. Janganlah nak tunggu, ya, kalau nak sembahyang asar tu, tunggu zuhur dah dekat lagi 15 minit asar, nak jimat air kan, tak payah nak ambil wuduk 2 kali. Tak boleh macam tu. Ya, kita kalau boleh kita nak solat di awal waktu, sebab kita ni tak tahu lagi bila-bila masa saja Allah Subhanahu Wa Taala boleh tarik nyawa kita ni kan. So sama juga tahun ni bulan Ramadan, kita kalau boleh kita beribadah dah bersungguh-sungguh, ya. Tak kiralah kita ni mualaf ke, lahir Islam ke, beribadah dah bersungguh-sungguh, sebab kita tak tahu lagi adakah kita akan jumpa lagi bulan puasa di tahun hadapan. Sebab kalau kita pergi ke kubur, tanah perkuburan, kita boleh tengok saiz kubur tu tak sama. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ya, maksudnya yang mati ni tak kira usia. Ada yang mati pada umur bayi, ada mati pada umur kanak-kanak, ada yang mati pada umur dewasa. Malah ada juga ibu tua yang sedang sakit, yang dijaga oleh anaknya. Ibu tua yang sakit tu tak mati-mati, anak-anak dah matilah, 2 orang mati. Ada, so macam-macam kisah yang kita dengar. So kita ambil iktibar daripada kisah tersebut, ya. Dan berbalik kepada tajuk kuliah kita pada hari ini, cabaran mereka yang baru memeluk Islam, mengamalkan Islam memang besar. Dan oleh sebab itulah kita sebagai umat Islam, kita perlulah jaga saudara-saudara kita yang baru dalam Islam ini, ambil cara, ambil tahu, ambil cakna mengenai kesusahan mereka. Mungkin mereka ini tidak susah dari segi wang ringgit, tapi mereka perlukan bimbingan. Mungkin juga mereka ini bukan sahaja perlukan bimbingan, tetapi hilang kerja, ya, hilang saudara, hilang keluarga, hilang kawan-kawan, dan mereka ini juga perlu pertolongan. So marilah kita sama-sama membantu mereka ini lebih-lebih lagi di bulan yang mulia ini, supaya mereka ni boleh sama-sama beribadah dengan tenang. Sebab kalau kita di bulan Ramadan ni beribadah, kita boleh buka puasa dengan air yang percik, dengan air bandung, air tebu yang sedap-sedap. Kita tak tahu lagi saudara kita, mungkin jiran sebelah rumah kita ni, ya, tak ada benda nak buka puasa. Mungkin ada kurma dengan air kosong saja. Oleh itu, masa inilah yang perlu kita ambil cakna untuk ambil tahu pada mereka, supaya mereka dapat sama-sama merasai nikmat beribadah, berpuasa
ya, dan malam pula berterawih sama-sama. Kalau di Kelantan ni habis terawih pula dia tak panggil moreh, ya. Kita makan conlek. Kalau siapa yang biasa datang Kelantan tu, memang biasalah, itu budaya orang Kelantan. Habis solat terawih je kita pakat-pakat pergi kat kedai makan conlek. Tapi kena ingat jangan makan banyak sangat, sebab nanti defeat the purpose untuk di bulan puasa ni. Sebab bulan puasa bukan bulan untuk kita berpesta menikmati makanan. Bulan puasa inilah untuk kita beribadah atas suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama kita dapat menyihatkan badan. Dah sebulan dah kita dapat rehatkan perut kita ni. Sebelum ni dah setahun kita duduk makan macam-macam masuk dalam perut, proses. Bulan Ramadan inilah yang paling terbaik. Di samping beribadah kita dapat juga menyihatkan badan. So itulah yang saya ingin kongsikan, ya, betapa besarnya cabaran mereka yang baru memeluk Islam untuk mengamalkan Islam. Bukan senang, mereka ni kena tinggalkan segala-galanya. Bayangkanlah daripada cara hidup pun berubah, sebab Islam is the way of life. Islam adalah cara hidup. So mereka yang memeluk Islam ni, mereka perlu banyak menukar. Mungkin budaya kalau tidak ada masalah untuk dikekalkan, boleh kekal asalkan tak bercanggah dengan syariah. Ya, macam orang Cina masih boleh kekalkan budaya Cina, masih boleh kekalkan nama Cina. Yang pentingnya ibadah kita, yang kita percaya bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Muhammad itu adalah rasul Allah, dan kita ikut apa yang disuruh dan tinggalkan apa yang ditegah. Itulah takwa. Ya, sesungguhnya manusia yang terbaik di dunia ini mereka yang bertakwa. Ya. Kita tak kira mereka tu baru masuk Islam 2 hari lepas ke, baru masuk Islam 10 tahun lepas ke, ataupun dilahir sebagai Islam. Yang pentingnya mereka tu yang bertakwa. Saya selalu beritahu pada mereka yang mualaf ni, lebih-lebih lagi yang dah masuk Islam pada umur lewat, umur 74, 75 ni, kata uncle atau aunty sangat beruntung. Tahu sebab apa beruntung? Sebab apabila sebaik saja uncle mengucapkan 2 kalimah syahadah, segala dosa-dosa yang sebelum ini semua gugur. Dosa-dosa semua gugur. Tetapi segala kebaikan, segala kebajikan masih diambil kira. Siap dengan dividen lagi, siap dengan hibah lagi. Untung tu uncle. Dan pada umur uncle sekarang ni, tak banyak dah dosa yang uncle boleh buat. Ya, bandingkan dengan saya ni kan. Saya ni tak tentu lagi. Hari ni buat baik, malam ni buat jahat balik, lusanya buat baik. So dia punya timbangan tu naik turun. So mereka yang memeluk Islam ni memang sangat bertuah, kan. So tak perlulah risau, takut tak boleh nak beribadah, tak boleh nak solat, ataupun susah nak belajar, ya, nak baca Quran sebagaimana orang yang lahir Islam kata, oh susahlah, lidah dah keras ni, ya, sejak lahir tak pernah sebut, kan. Nak sebut Allah pun ada yang sebut Allah susah nak sebut. Tak apa, ya. Kalau kita ni yang baru memeluk Islam, kita baca Quran di bulan Ramadan ni, ya, kita pahala kita berganda 2 kali daripada mereka yang lahir Islam. Sebab apa? Okey, satu, kita dapat pahala daripada membaca Quran tersebut. Yang kedua, sebab kita ni tak pandai lagi, ya, masih tersekat-sekat, tak lancar, kita dapat pahala daripada usaha kita nak baca tu. So sebab itulah jangan risau, jangan takut. Kalau susah nak baca ni, Allahu Akbar, saya baru belajar Iqra 3 baru Ustaz, saya baru belajar sampai Iqra 4 lagi Ustaz, macam mana nak baca Quran? Tak ada masalah, baca. Selagi kita belajar dengan Ustaz, kita belajar tajwid apa semua, tak ada masalah, sebab kita masih dalam pembelajaran. Yang penting baca. Dan dalam masa yang sama, kalau ada Quran yang prakata tu, kita boleh baca dan kita cuba fahamkan makna dia sekali. Itu yang lebih afdal, ya, kita baca dan kita cuba fahamkan. Dan kalau boleh di bulan Ramadan ni kita khatam satu Quran dah, dan faham dia punya makna-makna kat dalam tu. Banyak hikmah yang kita dapat pelajari daripada membaca Quran tersebut. Kalau baca saja-saja tak faham tu tak guna juga, ya. Dan jadi macam burung kakak tua, kan. Burung kakak tua dia baca je, dia tak tahu, dia cakap je, tak tahu apa yang dia cakap. So yang kini kita nak baca dan kita nak faham. Dan kalau ada kelas-kelas fardu ain ke, kelas pengajian ke,
ada kelas tadabbur ke, kita ikut, ya, ikut je semua. Dan kalau ada tadarus pun kita cuba ikut, cuba juga kita cuba baca juga, ya, supaya kita nak hidupkan amalan membaca Quran di bulan puasa ni, sebab Quran pun diturunkan di bulan puasa ni. Dan jangan risaulah, bagi mereka yang baru memeluk Islam, cabaran-cabaran inilah yang akan menguatkan lagi iman kita, ya, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kita ni mualaf ni dia bukannya second grade Islam ke apa, tak ada, ya. Sebaik saja kita mengucapkan 2 kalimah syahadah, kita dah sama dah, ya. Kalau pergi ke masjid tu, kalau sampai awal dah boleh duduk kat saf pertama dah. Tak ada yang kata sebab kita ni mualaf ni kita kena duduk kat belakang-belakang saf ke, tak ada, ya. Kita boleh duduk depan sana. Dan kalau boleh lagi belajar betul-betul, baca surah-surah pendek ke apa, dah boleh baca dengan lancar, kita cuba jadi imam, ya. Cuba jadi imam supaya kita dapat rasa nikmat sebagai seorang imam juga, dan kita boleh tunjukkan kepada masyarakat bahawa mualaf pun boleh ke depan, ya. Tak semestinya kita ni jadi pengikut, ya, sampai bila-bila, jadi makmum sampai bila. Kita boleh juga berusaha agar kita jadi imam, dan banyak dah contoh-contoh, ya, macam Profesor Madya Datuk Dr. Farid Ravi, ya, boleh mengajar pula pasal Quran, pasal hadis, dan ada lagi lah beberapa ustaz di Kelantan ni. Kita ada Ustaz Taufik T, walaupun dia juga dulunya mualaf, dan sekarang dia pula ustaz yang mengajar orang Melayu pula kat sini, ya. Itulah kita nak tunjuk bahawa masuk Islam ni, walaupun baru dalam Islam, itu tidak menghalang untuk kita terus ke depan, untuk terus berjaya, untuk terus menunjukkan bahawa kita ni boleh berjaya bukan saja di dunia, kita juga boleh berjaya di akhirat kelak. Itu sajalah daripada saya. Sekian, terima kasih kerana mengikuti kuliah saya pada hari ini.